Shalom. Kita bersyukur boleh hadir berkumpul di rumah Tuhan untuk merayakan hari kematian Tuhan Yesus Kristus. 非常感恩我们能够聚集在上帝的殿中，一起来过这一个受难周。 Kita akan membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan di Injil Markus 15 ayat 29 sampai dengan 39. 我们要一起来诵读马可福音15章29到39节。 Markus ini akan membawa kita kepada puncak penderitaan Yesus. 那马可福音的这一段带领我们进入到耶稣的生平的至高之处。 Untuk mempersingkat waktu, maka pembacaan Alkitab hanya dalam bahasa Indonesia, sedangkan di dalam bahasa Mandarinnya Bapak Ibu bisa mengikuti di layar. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri. Dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu, supaya kita melihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia, mencela dia juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu, dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Sampai di sana pembacaan Alkitab firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang telah mendengar dan memeliharanya dalam hidup kita. 读经到此，听到又行道，并保守神道的人有福了。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini raja dikenali dari kemegahan dan kuasa. 主内蒙爱的弟兄姊妹们，这个世界的王的话，是以他的权柄和他的威严而著称。 Tapi salib menghadirkan paradoks. 但是十字架给了我们一个吊诡性的君王。 Nah, apa yang dimaksud dengan paradoks? 那为什么说吊诡呢？ Paradoks adalah sesuatu pernyataan atau situasi yang tampaknya bertentangan, tetapi setelah diteliti dengan mendalam, kita akan menemukan kebenaran yang luar biasa. 所谓吊诡，就是看起来它是相互矛盾的，但是当你去仔细的研究，你发现里面的真理。 Untuk kita ketahui paradoks berbeda dengan kontradiksi. 所以大家要知道，吊诡和矛盾是不一样的。 Kontradiksi itu betul-betul 2 hal yang bertentangan dan tidak bisa disesuaikan. 矛盾是矛和盾不能相容的。 Tapi paradoks itu sesuatu yang nampaknya saja bertentangan, tetapi begitu diperdalam, ditelusuri, diteliti dengan dalam, keduanya tidak bertentangan. 但是吊诡的话是看似自相矛盾，当你去研究的时候，你才发现内中的真理。 Kalau nanti pulang lupa dengan seluruh khotbah saya, minimal ada satu kata yang diingat, paradoks.
那如果你忘记了正道的内容，至少你记住吊诡这一个词。 Nah, di mana letak paradoks pada salib Kristus? 那在十字架上有怎样的吊诡产生呢？ Kita tahu Yesus adalah Raja. Alkitab menyatakan demikian. 那圣经告诉我们，耶稣是君王。 Dan di dalam beberapa kali khotbah selama masa Prapaskah kita belajar tentang Yesus yang adalah Raja dengan tambahan keterangan-keterangan di belakangnya. 所以我们看到整个这个期间的正道是围绕君王，再加上一个修饰词。 Tetapi paradoksnya adalah ini, Yesus adalah Raja yang dimahkotai duri. 那在这里吊诡的就是他是君王，但是他却戴上荆棘的冠冕。 Yesus adalah Raja yang dimuliakan justru melalui olok-olokan. 耶稣是荣耀的君王，正是借着被羞辱。 Yesus adalah Raja yang ditinggikan justru melalui kematiannya. 借着耶稣的死，他被高举。 Justru di atas kayu salib, Yesus diurapi sebagai Raja, bukan dengan minyak, tetapi dengan penderitaan. 是十字架的牺牲高抹了耶稣为君王，而不是高油高他 Maka 为 kita 君 bisa 王。 berkata Yesus adalah Sang Raja yang menderita. 所以我们可以说他是受苦的君王。 Satu hal yang sangat paradoks, bukan? 那这是一很吊诡的一件事情。 Tapi kita akan melihat sepanjang Markus yang telah kita baca, tidak ada pertentangan. 当我们仔细研读马可所撰写的，我们发现没有任何矛盾的地 Justru 方。 kita akan melihat Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus akan nampak sebagai Raja yang mulia ketika ia ada di atas salib itu. 我们反倒看到，在十字架上的耶稣是那一位荣耀的君王。 Pada hari ini jutaan orang Kristen termasuk kita yang ada di sini berkumpul di gereja masing-masing untuk apa? 那今天成千上万的人聚集在他的教会做什么呢？ Saudara hadir ke gereja tentu untuk merayakan kematian Yesus. 我们一起来庆祝耶稣的受难。 Jumat Agung itu peristiwa kematian raja. 这是君王受死的那一天。 Saudara hadir di sini untuk mensyukuri akan karya ini. 那我们一起来感恩上帝为我们死在 Saudara 十 dan 字 saya 架 tidak 上。 datang ke gereja hanya untuk berpindah tempat, untuk bisa bermain game, untuk bisa berkomunikasi dengan orang melalui WhatsApp. 不是到这里来换了一个地方，与不同的人见面，过不同的活 Saudara 动。 dan saya hadir di sini untuk merayakan kematian Yesus Sang Raja di atas segala 我 raja. 们到这里来是庆祝受死的君王。 Dan saudara sudah tahu dia mati di hari ini. 那我们知道，在这一天他为我们死 Tapi 了， Bapak Ibu Saudara dan saya tetap datang untuk merayakannya. 但是我们依然来到他的殿中庆祝这一件事情。 Ini tidak bertentangan dengan apa yang kita yakini, tetapi justru menyatakan kebenaran yang kita yakini, kita 这 imani. 与我们所相信的没有矛盾，反而是更加确信了我们所 Sebab 信 justru 的。 di atas kayu salib itulah Yesus mati dan menyatakan kemuliaannya sebagai 这 raja. 是在十字架上，耶稣向我们彰显了他的荣耀。 Nah, kita akan melihat dari Markus pasal 15 ayat 29 sampai 39 ini dua paradoks tentang raja. 那我们要透过马可福音15章29到39节，看到两个吊诡。 Yang pertama, Yesus adalah raja yang dihina dan disalahpahami. 那首先他是被羞辱和被误解了。 Saudara, Yesus yang tergantung di kayu salib bukan hanya mengalami penderitaan fisik yang luar biasa, juga penghinaan yang sangat menyakitkan secara batin. 主耶稣在十字架上经受了身心灵的苦难。 Markus mencatat ada 3 kelompok orang
yang memberikan penghinaan kepada Yesus yang tersalib. 马可记载了有3类的人做了这件事。 Mereka adalah orang banyak yang lewat di Bukit Golgota itu. 那第一个是随从的众人， Kemudian ada para pemimpin agama, ahli Taurat dan orang-orang Farisi, 宗教领袖。 para imam. Kemudian kita juga melihat yang terakhir, para penjahat yang tersalib di sebelah kanan dan kirinya pun turut menghujat Yesus. 最后我们看到，连叛乱者也一起来嘲笑耶稣。 Ada 3 kata juga yang digunakan di dalam Alkitab, yaitu menghujat, mengolok-olok, dan mencela dalam bahasa Indonesia. 在圣经当中，印尼文是用了3个不同的词来作为描 Tapi 述。 kata-kata ini bukan sekedar kata-kata biasa, melainkan ucapan keji yang biasanya dialamatkan kepada Tuhan. 那这3个词是用来嘲笑人的。 Jadi kita bisa membayangkan satu penderitaan yang lengkap, bukan hanya fisik tapi juga mental batin Yesus Kristus. 所以我们看到主耶稣所遭受的是身心灵的。 Dan nanti kita juga akan melihat penderitaan yang semakin hebat ketika secara keberadaan dia terpisah dengan Allah Bapa. 所以我们接下来会看到他与父神分离那个至极的痛。 Nah, 3 kelompok orang ini punya nada yang sama di dalam penghinaan dan penghujatan. 那这3类的人用相同的口吻， Mereka mengharapkan Yesus turun dari salib dan menyelamatkan dirinya. 他们盼望耶稣能够从十字架上下来拯救自己。 Kita tadi membaca kalimat ini berulang ya, baik orang yang lewat maupun juga para imam dan ahli-ahli Taurat meminta Yesus turun dari salib dan menyelamatkan dirinya. 那我们看到几类的人经过的时候说：“你为什么不能从十字架上下来呢？” Dan khusus para imam itu ada satu embel-embel. Kalau engkau turun dan menyelamatkan dirimu, aku akan percaya. 那他们的意图在于，如果你能够从十字架上下来救了自己，我就相信你。 Jelas ini adalah olok-olokan Bapak Ibu Saudara. 那这很明显是嘲讽 Dan。ini juga sekaligus menyatakan kebutaan rohani para pemimpin agama. 这也看到他们属灵的 Karena seharusnya 盲 mereka tahu bahwa Yesus memang harus ada di salib untuk mati demi menebus dosa 因为 manusia. 的确，主耶稣必须要在十字架上借着他的死来拯救人类。 Tetapi mereka menolak kebenaran ini dan mengolok-olok Yesus di kayu salib itu. 但是他们却拒绝了在十字架上的耶稣。 Mereka telah salah paham tentang apa yang telah dikatakan Alkitab oleh Allah di dalam peristiwa-peristiwa sebelumnya oleh Yesus Kristus. 他们对于耶稣有了误解。 Tapi kita tahu Bapak Ibu Saudara, sekarang kita yang hidup sekarang ini, justru dengan tidak menyelamatkan dirinya, Yesus menyelamatkan kita. 今天我们明白，正是因为没有拯救自己，所以耶稣拯救了我们。 Ini seperti sebagaimana Markus katakan di pasal 10 ayat 45 berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. 正如马可福音在第10章所说的，人子来是要救人，然后为他们舍命。 Saya teringat akan satu aturan di dalam pesawat terbang. 那我知道，在这个飞机上有一个规则。 Saudara mungkin pernah memperhatikan pramugari memperagakan sesuatu dengan dipandu suara yang entah dari mana itu. 那这个空乘的话，会用一种方式来告诫大家。 Ada satu aturan yang menyebutkan bahwa kalau terjadi goncangan dan masker oksigen itu turun, maka orang dewasa dulu yang harus mengenakan masker itu baru menolong anak kecil atau anaknya yang ada di sampingnya. 那如果遇到自然的灾害的话，成人看到这个氧气罩下来，要先自己戴好氧气罩，再去帮助小孩子。 Saudara pernah bertanya kenapa bisa begitu? 那可能大家会问，为什么要这样做？ Tentu mereka tidak sedang mengajarkan egois
kita ya untuk memperhatikan diri sendiri baru bisa menolong orang 他不 lain. 是在教我们自私啊，先顾自己再顾别人。 Tapi prinsipnya adalah yang kuat harus menolong yang lemah. 那他的原则就是强者要救弱者。 Di tengah guncangan yang hebat biasa apalagi dengan posisi yang tinggi itu bisa membuat orang cepat tidak sadar. 因为在这种空难当中的话，人会很快失去意识。 Kalau dia menyelamatkan orang lain dulu, baru menyelamatkan dirinya, dia bisa pingsan lebih dulu dan si anak kecil belum tentu terselamatkan. 如果先救别人再救自己的话，可能两者都不能得救。 Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara, ini adalah logika yang paling umum. 啊，所以这个是一般性的逻辑。 Yang kuat yang harus menyelamatkan yang lemah. 所以强者救弱者。 Orang itu harus mampu menyelamatkan dirinya sendiri, baru bisa menyelamatkan orang lain. 所以一个人要先有能力自救，才能救人。 Dan ini yang ada di benak banyak orang, walaupun orang-orang pada waktu itu belum tahu tentang pesawat terbang. 啊，因为那个时候他们不知道飞机这个事情，这是他们已有的概念。 Tetapi hal ini dibalik oleh Yesus Kristus. Tidak berlaku bagi Yesus Kristus dalam rangka menyelamatkan kita. 但是在主耶稣拯救我们的事上，这个规则不 Sebab 适用， masalah yang kita hadapi bukan masalah penderitaan saja. 因为我们所承受的不单单是受苦， Tapi masalah dosa. 是罪的。 Sehingga karena itu Yesus perlu mati untuk menggantikan kita. 所以主耶稣需要死在十字架上代替我 Dia 们。 memberikan hidupnya dengan cara mati supaya kita hidup. 所以他的死给予了我们生。 Tidakkah ini paradoks, Bapak Ibu Saudara? 所以这不是吊诡吗？ Dan bersyukurlah kalau kita percaya. 很感恩，如果我们相信了。 Karena orang di luar kita, oleh karena belum mendapatkan anugerah, mereka akan terus cari kesalahan ini secara logika, secara umum. 因为在外面还有很多人，他们凭逻辑去思维，还没有相信。 Sama seperti orang banyak ini kan. 那就好像上面提到的许多的人， Buktikan kamu bisa selamatkan dirimu, baru kamu selamatkan aku. 那你要证明你能自救，你才有能力救我。 Tapi logika Injil memang Yesus harus mati untuk menyelamatkan kita. 但是福音的消息告诉我们，耶稣要死才能给予我们生。 Dan ini tidak ada di dalam ajaran agama manapun. 啊，这是在其他的宗教里没有的。 Maka kita inilah orang-orang terpilih, jumlahnya kecil, kita mampu percaya tentang satu paradoks ini. 所以我 Bersyukurlah. 们是一群被拣选的少数的人，我们相信，我们应该感恩。 Dan kita akan melihat selanjutnya paradoks yang kedua. 我们看第二个方面的吊诡， Yesus sebagai raja menang, tetapi lewat kematiannya. 那耶稣是通过死亡而得胜。 Markus mencatat pada tengah hari kegelapan meliputi seluruh negeri hingga jam 3 sore. 那马可写到，在30的时候，整个区域就是漆黑一片。 Kegelapan ini Bapak Ibu Saudara adalah lambang penghakiman Allah. 那这个黑暗代表是神的审判。 Jangan salah membaca begini. 那 Sebab saya 不 dulu 要 salah 错 membaca. 误的理解啊。 Kegelapan ini terjadi karena kematian Yesus. 那有的人说，这个黑暗是因为耶稣的死。 Bukan. Kegelapan itu terjadi karena dosa manusia yang membunuh Yesus. 那这个黑暗的形成是因为人的罪，让耶稣死在十 Dan 字 saudara 架 akan 上。 melihat ketika jam 3 saat Yesus mati, maka kegelapan itu berhenti. 那所以当耶稣在30死在十字架上的时候，黑暗就消失 Ini 了。 artinya penghukuman itu betul-betul final ditimpakan kepada Yesus Kristus. 也就是说，所有的审判最终落在了基督的身上。
Dan dengan penghukuman yang ditanggung oleh Yesus Kristus itulah kita melihat karya Allah yang luar biasa. 那因为人的罪转借在耶稣的身上，所以我们看到上帝救恩的伟大。 Apa yang terjadi? Tabir bait suci terbelah menjadi dua. 那我们看到圣殿的幔子从上而下裂开， Ini menunjukkan bahwa jalan atau akses masuk ke Allah itu terbuka di dalam Yesus yang mati. 这个代表就是通向上帝的道路已经向信的人敞开。 Meskipun untuk itu Yesus harus terpisah dengan Allah Bapa sampai-sampai dia berteriak berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 那虽然主耶稣在那个时候要与父神分离，他要呼求主啊，主啊，你为什么？ Nah, menarik Bapak Ibu Saudara, perkataan Yesus ini rada tidak biasa. 那他的这个是不寻常的呼唤。 Yesus sering mengajarkan muridnya untuk memanggil Allah sebagai Bapa. 那他教导门徒要呼求上帝为天父。 Tapi di bagian ini kita mendengar Yesus tidak menyebut Bapakku, Bapakku, tetapi Allahku, Allahku. 但是在这个地方，我们也看到他说天父，他是说我的神，我的神。 Memang ini adalah kutipan Mazmur 22 yang merupakan seruan jeritan umat orang Israel yang terpisah dari Allah karena dosa-dosa mereka. 那这的确是节选于诗篇22篇，当时的以色列人，他们向神呼 Tetapi 求上 sekaligus 帝 ini 远离他 memberikan 们。 makna buat kita bahwa karena Yesus menanggung dosa, maka dia terpisah dalam relasinya dengan Bapa. 但是这个告诉我们，因为主耶稣替代了我们的罪，所以在那个时候，他与神 Dan 相 ini 隔 adalah 离。 bentuk penderitaan yang paling puncak. 那这是他至极的痛苦。 Yesus tidak hanya menderita secara fisik dan mental atau batin, tetapi secara spiritual ketika dia terpisah dengan Allah Bapaknya. 那我们看到他是从身心灵各个方面的痛苦。 Tetapi setelah itu kita melihat bagaimana Allah menerima karya penebusan Kristus dengan membuktikan bahwa tabir itu terbelah menjadi dua. 所以在这之后，我们看到上帝通过圣殿幔子的裂开，印证了神接受了他的摆上。 Kematian Yesus menjadi bukti penghukuman Allah bagi umat dan bahkan secara keseluruhan dunia ini. 那主耶稣的死，向我们显明了神对人的审判的结 Tapi 束。 sekaligus menjadi awal yang baru dari sebuah ciptaan baru di dalam Yesus. 那我们在耶稣里成为新造的人， Sehingga setiap orang yang percaya kepada dia, kita bisa memperoleh relasi, akses masuk kepada Allah Bapa. 凡是相信耶稣的人，与神之间拥有了新的关系。 Saya mau katakan salib tidak hanya menyelamatkan kita dari hukuman, tetapi menambahkan sisi lain, yaitu memulihkan relasi kita dengan Bapa. 所以十字架不单单是除去了我们的罪，同样也修复了我们与上帝之间 Dan 的 itu 关系。 terjadi di dalam paradoks salib itu. 所以在十字架的吊轨上向我们彰显。 Orang tidak bisa percaya, tapi kita bisa percaya. 那有的人不信，但是我们深信不疑。 Uniknya di dalam pembacaan Alkitab hari ini kita menemukan ada respon yang percaya justru dari orang yang jauh dari kumpulan umat percaya. 那 Orang Israel. 很有意思的地方是，不是在信的这些人里面，反倒是那些对这个无任何教导的人，他们相信 Ketika 了。 perwira ini menyaksikan cara matinya Yesus, lalu dia berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. 那透过耶稣在十字架上的死，他们说，真的，这个人是神的儿子。 Saya mengkhawatirkan hal ini terjadi pada diri kita. 那我担心事情发生在我 Kita yang 们身 berada 上 di。dalam gereja,
kita sebagai umat pilihan Tuhan. Tetapi kita belum ada pada sampai pengakuan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. 我担心我们人在教会说自己是基督徒，但是我们却没有认信，也没有真正的 Justru 承 orang 认。 yang tidak pernah ke gereja tapi hatinya sungguh-sungguh mau percaya, cuman terkendala dengan budaya dan ketakutan di dalam keluarganya yang tidak menerima kekristenan itu. 反倒是那一些没有来教会的人，他们看到耶稣的行为，他们相信了耶稣。 Orang-orang Farisi, ahli Taurat menolak Yesus, tetapi perwira yang adalah non-Yahudi percaya kepada Yesus. 我们看到祭司、法利赛人，他们是在宗教体系之内的，他们拒绝了耶稣。可是百夫长他非犹太人，他却相信了耶稣。 Yang namanya anugerah yang harus kita respons dengan iman. 所以我们要以信心来回应这一个恩典。 Hari ini kita ada di Jumat Agung, kita tidak hanya diminta untuk mengingat kematian Kristus, tetapi meresponsnya. 在这个受难周，我们所有的人被邀请，不单单是来纪念，我们同样要回应。 Salib Kristus yang adalah paradoks itu adalah sekaligus undangan buat kita. 那十字架上的吊诡，它是对我们每一个人的邀请。 Ia tidak turun dari salib untuk menyelamatkan kita. 它不单单是没有从十字架上下来， Ia tidak turun dari salib, dia tidak menyelamatkan dirinya supaya dia dapat menyelamatkan kita. 它没有救自己，是为了要救你和我。 Ia bahkan ditinggalkan oleh Allah Bapanya supaya kita yang terlepas, terpisah dari Allah bisa berhubungan kembali dengan Allah. 那即便是在那个时候，他要与父神分开，他也为我们行了这 Hari 事。 ini saya tidak memberikan wejangan apapun karena Alkitab hari ini tidak memberikan wejangan nasihat moralitas untuk kita. 因为在圣经里面已经告诉了我们所有的真理，所以我不再给大家有其他的东西。 Saya ingin kita datang kepada Tuhan dengan percaya dan rasa syukur. 我盼望大家以信心来到他的面前。 Salib yang ditolak oleh dunia yang dianggap tidak logis itu oleh kita lihat sebagai paradoks yang menyelamatkan kita. 那以人的逻辑拒绝的十字架，我们知道这一个吊诡的事实，我们接 Dan 受 相信。 saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang belum percaya kepada Yesus. Hari ini kiranya seperti perwira, engkau anak Allah yang luar biasa. 对于那些还没有相信的弟兄姊妹们，在这里邀请你，就像百夫长一样， Bagi saudara-saudara yang 相信这一 sudah 位上 menerima 帝。 Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bersyukurlah dan sekarang ikutlah Yesus dengan setia, layani dia dengan kesungguhan. 那作为已经相信的你和我，感恩再感恩，让 Mari 自己 kita 配得。 memandang salib tidak dengan rasa kasihan, tetapi dengan rasa syukur yang mendalam. 我们不是以可怜的心态来看十字架，而是以感恩 Sebab 来 kita 面对十 tahu 字架。 salib bukan hanya tragedi, tetapi tahta raja yang menderita. 所以十字架给我们呈现的不是悲伤，而是神的宝座的彰 Raja 显。 yang memberikan kepada kita keselamatan dan kehidupan yang kekal. 这一位受苦的君王，他把救恩赐给了我们。 Mari kita berdoa, saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mensyukuri karya keselamatan Yesus. 我们一起来向神感恩，在十字架上为我们成就的一切。 Yesus sering disalahpahami, 那主耶稣常常被人误解， dihinakan oleh orang-orang yang tidak percaya, yang tidak mengenal Dia. 被很多不信的人羞辱。 Tapi kalau kita percaya, bersyukurlah karena Tuhan menolong kita, memberikan kemampuan, memberikan iman kepada kita 如果 kepada 我 Dia. 们相信，我们要感恩，因为他赐给了我们各样的能力，依然信靠他。 Bersyukurlah kepada Tuhan dan sungguh-sungguh percaya kepada Dia. 向神感恩，要真真切切的深信不疑。 Kalau ada dosa di dalam hidup kita,
yang mau diakui, akuilah di hadapan Tuhan. 如果我们还有隐而未现的罪，我们在他的面前承认自己的罪与过犯。 Yesus tidak pernah menuntut kesempurnaan sebelum dia mati untuk kita. 那主耶稣要求的是像父神那样完全，那这是一个完全的过程。 Sama sekali dia tidak menuntut apapun, yang dia mau adalah terima Yesus sebagai juru selamat. 他并没有说我们接受他需要任何的条件。 Dan di dalam kasihnya, saudara akan dimampukan untuk semakin serupa dengan dia. 在他的爱中，我们被给予能力，越来越像他。 Berdoalah sambil mempersiapkan hati menerima perjamuan kudus Tuhan. 我们要边祷告边预备好心来领受圣餐。 Perjamuan kudus ini mengingatkan akan karya keselamatan di dalam Yesus yang tersalib. 圣餐提醒我们在耶稣基督里为我们成就的救 Dengan 恩。 mengingat ini, kita akan mengalami kembali kehadiran Kristus dalam kehidupan kita. 再一次的提醒我们，耶稣临到我们的生命当中。 Yesus mati mencurahkan darah bukan supaya kita menerima berkat-berkat jasmani. 那耶稣为我们流血，不单单让我们能够得到生命的这个祝福， Bukan supaya semata-mata yang sakit disembuhkan. 不单单是为了有病痛的医治， Bukan supaya kita mengalami mujizat-mujizat yang kita bayangkan sesuai cara kita. 不单单是为了要让我们去经历各样的神迹奇 Yesus 事。 mati untuk memberikan keselamatan buat kita. 那他的牺牲是为了把救恩给予我们。 Tapi jikalau oleh karena anugerah Tuhan kita mengalami berkat tambahan dari perjamuan kudus ini, bersyukurlah. 那如果因着耶稣的救恩，我们得到其他的祝福，我们向神感恩。 Mungkin saudara juga datang dengan pergumulan hidup dan minta Tuhan melepaskan. 也许我们在内心当中有各样的挣扎，在这个时候，我们恳求上帝帮助我们。 Tuhan pun sanggup melakukannya. 他有能有力帮助你。 Mungkin saudara sedang di dalam kesakitan dan Tuhan memakai pengalaman perjamuan kudus untuk kesembuhan, sangat bisa. 可能正经历身体的病痛，来到他的面前，他有能力医治你的病 Tapi saya 痛。 perlu mengingatkan itu adalah bukan tujuan perjamuan kudus, melainkan adalah berkat yang mungkin saja Tuhan akan berikan di tengah perjumpaan kita dengan 但是 Yesus. 再一次提醒大家，这个是领受圣餐之外的上帝愿意之外的祝福，但这不是来领受圣餐的目 Berdoalah 的。 di dalam hati masing-masing menyiapkan diri untuk 我 perjamuan 们在内 kudus. 心当中祷告，预备心来领受圣餐。